Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kali ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah maghrib kita, ya, dalam program Laman Ilmu Masjid Sultan Idris Shah II, ya, Masjid Negeri Perak, bagi kuliah maghrib dalam kuliah online, ya. Jadi kali ini kita berbeza sikit. Kuliah maghrib kita kali ini, kerana apa? Kita masjid negeri ini termasuk dalam zon merah, ya. Bila zon merah ni bukan sekadar solat berjamaah, solat Jumaat sahaja ditangguhkan, tetapi semua juga kuliah-kuliah lain, ya, kita tangguhkan yang secara bersemuka ini, tetapi kita cuba dengan cara alternatif yang lain, ya, iaitu dengan mengadakan kuliah secara online. Untuk makluman, masjid negeri kita telah mula, daripada minggu lepas lagi kita dah mula tukar kuliah-kuliah kita, kuliah maghrib kita, khususnya kuliah maghrib ni, ya, kuliah maghrib, kuliah subuh, yang selain daripada SPM, dah daripada awal lagi kita dah buat secara online, ya. SPM ni program CJ Pengajian Masjid, iaitu pada hari Sabtu. Tetapi kuliah-kuliah ni juga kita sekarang ni start je masuk dalam zon merah je, kita terus start dengan kuliah secara online, ya, maknanya di atas talian. Jadi kita akan upload dalam FB kita dengan Facebook, dan juga YouTube, ya, tuan-tuan, khususnya orang di Ipoh ni dan juga di luar lah, ya, boleh melayari kuliah online ini, ya, untuk kita sama-sama menimba ilmu, ya. Kita tahu fadilat orang yang menuntut ilmu, ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, atau kama qala. Maksudnya siapa yang, ya, menuju kepada jalan menuntut ilmu, ya, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mempermudahkan, ya, Allah mempermudahkan jalan ke syurga. Ini kelebihan orang yang menuntut ilmu. Walaupun kita belajar ni macam mana cara pun, sama ada bersemuka, kita datang dalam majlis ilmu dalam bentuk kumpulan, ya, muzakarah dan sebagainya, termasuklah kita belajar. Susah-susah kita nak buka laptop ke, nak kena buka komputer, handset kita, ya, kita cari nak kena ada internet dulu. Yang susah sikit tu sebab kita kena pakai internet, kena ada internet, ya. Bila ada internet tu barulah kita boleh buka, nak buka Facebook ke, nak buka YouTube, ya, untuk kita menonton siri kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, ya, program Laman Ilmu Masjid Negeri Perak, Masjid Sultan Idris Shah II. Ya, jadi inilah kelebihan dia, ya. Sahalallahu tariqan ilal jannah. InsyaAllah
Allah mempermudahkan kepada kita jalan-jalan menuju ke syurga. Ya, Allah mempermudahkan kepada kita hajat kita, dengan kelebihan orang yang menuntut ilmu susah payah macam mana pun, itulah kelebihan dia yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, insya-Allah kita berdoa, kita mohon kepada Allah dalam keadaan sekarang ni supaya Allah membantu kita, ya, melepaskan kita, bebas, jauhkan kita daripada wabak COVID-19 ni, supaya kita dapat kembali hadir ke kuliah maghrib di Masjid Negeri, di Dewan kita yang kita rindu, iaitu Dewan Al-Ghazali. Ya, insya-Allah. Ya, kita sentiasa berdoa, berikhtiar sama-sama kita dapat keluar daripada, khususnya di mukim di Ipoh ni, keluar daripada zon merah, paling kurang pun dapatlah masuk zon kuning, atau yang lebih baiknya kita dapat masuk zon hijau, iaitu kita selamat, kita boleh anjurkan segala aktiviti pengimarahan di Masjid Negeri khususnya. Baik, hari ini macam biasa tajuk kuliah maghrib saya dalam bab akidah. Cuma sebelum ni kita dah baca dah sampai kepada akidah yang batil, ya, dah masuk bab Syiah itu. Sekarang ni kita patah baliklah, sebab kuliah kita ni semua orang tengok. Ya, bukan jemaah yang tetap, ya, bukan yang regular jemaah yang maghrib ni. Ya, tapi yang ni kita kira yang macam baru balik lah. Saya patah balik lah. Kita undur sikit pada awal kita belajar akidah. Bukan apa, kita nak bagi ruang dan peluang kepada semua orang menonton, ya, kita dapat daripada awal. Ya, bila kita, begitu jugalah subjek-subjek lain pun saya minta semua penceramah yang dijemput untuk menyampaikan kuliah maghrib ini, kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya ini, kita ambil daripada awal balik, ya, supaya penonton kita dapat mengikuti daripada awal. Ya, insya-Allah kita mendapat keberkatan, mendapat manfaat daripada majlis yang kita adakan, secara online ini. Baik, kita nak mula sikit sebagai mukaddimah, dalam bab akidah ni. Kita tahu sudah tentulah pengenalan ilmu akidah, pengenalan akidah ini, takrifan akidah ataupun takrif akidah sendiri, iaitu merupakan akidah dari segi bahasanya iaitu diambil daripada perkataan al-aqdu, iaitu ikatan, ya, ikatan, simpulan yang kuat. Simpulan yang kuat. Jadi simpulan yang kuat ni akidah. Ya. Dari segi istilah ni iaitu secara umumnya, kita sebut secara umum, ya, satu pegangan yang kuat, ya, terhadap sesuatu, ajaran, ya, pegangan yang kuat, keyakinan penuh terhadap satu ajaran. Ya, kita kata itu akidah. Kalau kita sebagai seorang Muslim, akidah Islamiyah. Ya, akidah Islamiyah iaitu pegangan yang kuat terhadap ajaran Islam. Ya, kita berpegang kepada ajaran Islam. Tidak ada lagi yang lain pada itu. Tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang lain daripada ajaran Islam yang sebenar. Itu akidah, pegangan kita. Ya, tu secara gambaran awal kita dapat tahu takrifan ataupun definisi akidah. Ya. Baik. Itu dari segi takrif akidah. Baik, seterusnya kita lihat kepada pengenalan nama dan pengenalan. Ya, kadang-kadang di masjid ni, surau, mana-manalah kita forum-forum seminar dan sebagainya, pengajian, disebut juga nama-nama seperti ilmu tauhid. Ya, ada disebut ilmu tauhid. Apa dia ilmu tauhid ni juga berkaitan dengan nama-nama lain dalam konteks skop ilmu akidah ni. Ada juga disebut ilmu tauhid. Kadang-kadang disebut ilmu tauhid, benda itu juga, ya, perkara yang sama, perbahasan yang sama, yang berkaitan dengan akidah. Ya, ilmu tauhid disebut ilmu tauhid kerana apa? Ilmu ini pada dasarnya membicarakan tentang keesaan dan kewujudan Allah, keesaan Allah. Ya, sebab tauhid itu diambil daripada perkataan wahada, yuwahidu.
Tauhid tu, perkataan tauhid dari segi bahasa. Ya, yang bermaksud esa, mengesakan. Ya. Tauhid masdar, iaitu mengesakan Allah. Ya. Jadi tauhid ni membicarakan tentang keesaan Allah. Ya. Esa, jadi lawan dia syirik lah. Ya. Jadi kita tidak mensyirikkan Allah. Syirik ni menyekutukan. Okey. Kita nak mengesakan Allah. Tujuannya untuk kita jauh daripada syirik. Ya. Syirik ni dosa yang Allah tidak ampunkan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Ya. Sungguhnya Allah tidak mengampun orang-orang yang syirik. Dan Allah mengampun orang-orang yang selain daripada itu. Ya. Ini kita katakan sebagai lawan kepada tauhid. Syirik makna bertentangan dengan bertentangan dengan tauhid. Ya. Esa. Jadi kita nak mengelak, menjauhkan diri daripada syirik, yang mana Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik. Jadi dosanya besar, berat. Ya. Seterusnya, apa lagi nama akidah ni selain daripada akidah? Disebut juga sebagai ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Kerana apa? Kerana ilmu ini membahaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara pokok di dalam agama. Usul, perkara pokok, dasar dalam agama. Usuluddin, dasar-dasar agama, seperti berimankan Allah, beriman kepada Rasul, dan lain-lain. Ya. Ini perkara-perkara dasar. Allah, Rasul, ini perkara-perkara besar. Tentang agama Islam. Bila kita sebut perkara-perkara yang besar, kalau imam kita, Imam Abu Hanifah, dia menyebut sebagai fiqhul akbar. Dalam bab fiqhul akbar, akidah ni sebagai fiqhul akbar. Ini juga nama dia. Ya. Kitab fiqhul akbar Imam Abu Hanifah. Fiqh yang besar. Ya, yang utama. Nampak. Jadi ini usuluddin, pokok dalam Islam. Sebab apa? Dia bicara tentang Allah, Tuhan kita, Khalik, pencipta kita, our creator. Jika orang putih, pencipta kita. Kita ni adalah creation, ciptaan Allah. Ya. Jadi sedarlah diri kita. Jadi apa yang kita bahas ni benda yang besar. Itu dipanggil usuluddin. Ilmu yang bicara benda-benda yang usul dalam agama. Pencipta kita, Rasul kita. Rasul kita yang menyampaikan, yang menerima wahyu daripada Allah, menyampaikan kepada kita sebagai messenger. Utusan Allah. Barulah kita terima Islam ini daripada Rasul. Kan? Petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang ketiganya, sebab tu kita tengok kata usul berarti tunjang asas, dan perkataan ad-din berarti agama yang merangkumi semua aspek hidup di dunia. Okey, yang ketiga ilmu aqaid. Ya. Ni ilmu akidah. Ya. Kerana ilmu ini membicarakan hal yang berkaitan dengan akidah, kepercayaan dalam hati, pegangan, dan semua ilmu akidah. Tadi kita dah sebut dah awal tadi, ya. Akidah, pegangan. Yang ketiga, ya, ilmu kalam. Ada juga disebut dalam tauhid ni ilmu kalam. Ilmu kalam kerana apa? Kerana pada peringkat permulaan Islam dahulu, ilmu ini dibicarakan melalui perdebatan atau bertikam lidah, terutamanya masalah kalamullah, adakah baharu atau qadim. Ini ada perbahasan, debate. Ya, peringkat awal dulu di antara kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan yang daripada pecahan-pecahan dalam kumpulan Islam dulu. Contohnya seperti Mu'tazilah, ya. Nanti kita akan bicaralah kumpulan-kumpulan ni, ya. Jadi inilah timbulnya perkataan kalam ni, ialah kalamullah, berkaitan dengan kalamullah. Ya, sama ada qadim ataupun baharu. Ya, ini perbahasan tentang kalam. Baik, yang kelima disebut ilmu ma'rifah.
Ya, sebab apa ilmu makrifah? Ilmu ini berkaitan dengan mengenali Allah dan Rasul. Makrifah kenal. Arafah, kita kenal makrifah. Yang dikatakan apa? Awwaluddin ma'rifatullah. Sebagaimana dikatakan oleh apa ni ulama, ya. Awwaluddin ma'rifatullah. Ya, kita mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Ya. Itu disebut sebagai ilmu makrifah. Mengenal Allah dan juga mengenal Rasul. Yang kita nak kenal Allah tu makrifah. Jangan salah guna. Ada orang guna ilmu makrifat ni, ada juga yang menjadi ajaran yang sesat. Dia guna atas nama makrifat. Ya. Lepas tu dia kononnya. Ya, jadilah ajaran. Nanti kita masuk dalam akidah yang batil. Ajaran-ajaran sesat yang di Malaysia ni. Ya, ada ajaran sesat, saya pun dah lupa. Tapi berkaitan dengan makrifah ni. Diguna atas nama makrifah. Tapi dia lebih kepada batin je. Ni. Ya, ajaran tu lebih kepada batin je. Dia pakai niat je. Semayang pakai niat. Puasa pakai niat. Tu. Atas nama makrifah cukup. Kenal Allah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah cukup. Dah tak payah semayang apa semua. Itu dipanggil ilmu makrifah pada mereka yang telah menyelewengkan agama. Orang golongan ini menyelewengkan agama. Ni. Baik, seterusnya kita tengok tentang perbahasan pembicaraan dalam ilmu akidah. Ya, kita nak kenal dulu. Apa yang kita duk mengaji, sebab apa akidah ni penting? Akidah menjadi ilmu yang asas. Ya, akidah ni termasuk ataupun disebut ilmu iman. Juga disebut pasal iman. Ya. Ilmu iman berkaitan dengan keimanan. Ya. Sebab apa? Akidah ni bahaskan hakikat keimanan yang merupakan rukun agama. Ni, sebab rukun agama 3 ni. Kita rukun agama 3. Iman, Islam, ihsan. Ya, Islam, iman, ihsan. Orang Islam kena tahu rukun agama ni. Berkaitan dengan iman, berkaitan dengan Islam ataupun syarak, ya, dan juga ihsan. Yang berkaitan dengan perbahasan ilmu akhlak dan tasawuf. Ya. Okey. 3 ni rukun agama. Jadi belajar ni fardu ain. Termasuklah ilmu akidah ni. Fardu ain. Fardu ain ni maknanya wajib wajib pada setiap individu. Setiap individu. Itu fardu ain. Tidak mesti kena belajar ilmu akidah, ilmu Islam, ilmu syariah ni. Ya. Dan juga ilmu akhlak. Ya, wajib kita belajar. Kita kena belajar. Ya. Jadi inilah perkara yang kita, sebab itulah kita nak belajar ilmu akidah ni, kita nak tahu sebagai seorang muslim keimanan kita yang berasaskan kepada keimanan, beriman kepada Allah, rukun iman pula, ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, para rasul, beriman kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Tu dia kita. Ya, tu yang kita belajar akidah. Ya, baik. Seterusnya di antara pokok pembicaraan, apakah perkara-perkara yang dibahaskan dalam ilmu akidah? Yang pertama tentang uluhiyat. Ya, apa dia uluhiyat? Perkara-perkara ketuhanan. Tadi kita dah sebutkan. Kaitan dengan Khalik kita, pencipta kita, ketuhanan. Mana kita nak kenal Allah, makrifah tadi, nak makrifatullah, nak kenal Allah ni. Adakah boleh cari gitu je kita boleh jumpa, buat appointment dengan Allah macam tu aja? Nak jumpa. Nampak pokok pelik-pelik sikit pergi sembah pokok. Nampak busut pergi sembah busut. Nampak matahari sembah matahari jadi Tuhan. Kejap bulan jadi Tuhan. Semua. Adakah macam tu? Ni kita mengaji kita nak kenal Allah, sifat-sifat dia yang layak baginya. Sifat-sifat Allah yang layak bagi Allah. Tu dia. Ya. Inilah ilmu akidah. Yang pertama yang dibahaskan berkenaan dengan uluhiyat, ketuhanan sendiri. Kita nak kenal sifat-sifat Allah. Ya, kita nak mengaji sifat-sifat Allah dan sifat-sifat yang layak bagi Allah.
untuk kita kenal Allah. Ya. Yang kedua, an-nubuwat, iaitu perkara kenabian dan kerasulan yang dibahaskan dalam ilmu akidah. Kenabian dan kerasulan. Tuhan ni rasul kita, nabi kita, Nabi khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Silap. Saya tengok record tadi tu, minit dia tu. Silap tengok. Okey. Yang ketiga ialah as-sam'iyat. Minta maaf tadi as-sam'iyat. Perkara yang dibahaskan yang ketiga adalah perkara-perkara ghaib yang tidak dapat dilihat dan dicapai dengan kuasa panca indera manusia yang secara zahir ni mata tak boleh nampak, seperti apa? Seperti dosa, pahala, keadaan di mahsyar, neraka, syurga dan lain-lain. Perkara ghaib yang kita tak nampak itu dipanggil sam'iyat. Perkara ni juga wajib kita imani, kita kena percaya. Ada sebut dalam Quran tentang hari akhirat. Sebab tu kita percaya. Al-Quran tu pegangan kita, sumber utama dia. Sebab sumber ilmu akidah, nanti sikit lagi kita masuk. Sumber ilmu akidah tu yang pertamanya Quran, Sunnah. Tu sumber dia. Jadi, bila dapat sumber dia tadi, kita kena percaya. Bagi kita orang Islam, kita yakin. Kita percaya. Kita dah mengaku akidah kita sebagai seorang Islam, kita percaya Al-Quran. Kita percaya kitab Al-Quran. Kita percaya kepada sunnah. Kita percaya pada Nabi, mana kita percaya kepada sunnah Nabi. Kita ikut betul-betul sunnah Nabi, kita percaya. Yang kita mereka-reka pula. Ni sunnah Nabi. Dan yang keempat disebut di sini pokok perbahasan ataupun pembicaraan ilmu akidah yang keempat adalah perkara-perkara al-mumkinat. Iaitu perkara-perkara yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Seperti perkara-perkara yang ada dalam alam ini. Ini alam selain benda Allah lah. Benda alam ini yang hadis, yang baharu. Kita manusia, gunung, ganang, bukit, bukau, lautan, sungai dan sebagainya ni. Keadaan alam ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Semuanya hak Allah nak cipta. Yang kekal abadinya Allah. Yang qadimnya Allah. Yang kita ni baru. Alam ini baru ada. Baru diciptakan oleh Allah dengan kehendak Allah. Itu kita katakan perkara-perkara mumkinat. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu hak Allah. Allah nak buat apa pun. Bintang, bulan, planet, apa semuanya itu adalah kuasa Allah. Allah yang dengan adanya Allah barulah adanya ciptaan-ciptaannya. Ciptaan Allah. Okey. Seterusnya, baru kita lihat kepada sumber pengambilan ilmu akidah. Bila kita mengaji akidah ni, mana sumbernya? Baru kita yakin. Sebab kita akidah kena yakin tadi. Sebab pegangan yang kuat kita sebut di bawah tadi. Keyakinan yang kuat, pegangan yang kuat. Nak yakin kuat, pegang kuat, nak kena betul sumbernya. Yang pertama sudah tentulah. Sumbernya daripada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang dipanggil sebagai dalil naqli. Dalil naqli itu sumber utama kita. Bagi ilmu akidah. Ayat Al-Quran. Yang kedua dipanggil dalil akli. Logik yang dapat diyakini bila diguna untuk menyelidik tentang sesuatu daripada kejadian-kejadian alam ini. Tapi logik yang boleh diterima. Masuk akal. Kita kata logik yang dapat diyakini. Contohnya, bila ada ciptaan, adalah pencipta. Bila ada sesuatu, ada pencipta dia. Takkan dia jadi sendiri. Mana akal kita fikir benda yang yakin. Dan yang menciptakan itu adalah suatu kuasa yang hebat, yang paling hebat, yang maha hebat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil yang meyakinkan kita. Cukup confident. Kita yakin Allah berkuasa besar jadikan sesuatu.
Kita tak boleh kata malaikat pula apa nama. Nak sembah matahari. Matahari buat bumi ke? Matahari ke buat pokok? Matahari ke buat air ni? Buat air? Matahari ke jadi manusia? Tak masuk akal. Tak boleh yakin. Dalil logik akal tu tak boleh masuk akal. Tak boleh terima. Tu kita katakan bahawa mesti dalil akal ni mesti yang ada logik akal. Masuk logik akal. Ya. Baik. Seterusnya tu ada dua ya. Dalil nakli satu, dalil akli. Satu dalil nakli tadi Quran dan hadis. Hadis Nabi, hadis yang sahih ya. Kita tengok contoh dia ayat Quran. Tadi kita sebut dari Quran ni, antaranya ialah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladzi nazzala ala rasulihi wal kitab alladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya, dan siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat yang jauh. Dhalla dhalalan ba'ida. Sesat sungguh, sesat jauh. Kalau tak beriman dengan Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhirat ya. Sesat sungguh-sungguh. Firman Allah lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Maksudnya, dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah tu, ya, Allah yang Maha Esa. Ilahu wahid. Tuhan yang esa. Kat sini. Ni dalam bab mengesakan tadi kita sebut bab tauhid tadi kan, mengesakan ilahu wahid. La ilaha illahur rahmanur rahim. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini berkaitan dengan dalil Quran tentang kita beriman dengan Allah yang esa. Tuhan bukan dua, bukan tiga, bukan berbilang-bilang, banyak, ramai. Kita beriman dengan Tuhan yang esa, yang satu. Ini pegangan umat Islam. Ya, sebagai seorang Muslim. Yang Maha Pemurah. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Cukup dengan nikmat-nikmat yang Allah yang Allah kurniakan kepada manusia. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah dah bagi nikmat Allah. Cukup sempurna nikmat Allah. Manusia yang tak bersyukur. Ceritanya manusia tak syukur. Badannya sihat. Ya, mudah nak cari rezeki semua. Ya. Kita tak gunakan tubuh badan akal yang Allah beri. Yang Allah beri kepada kita, kita tak guna. Sebab apa? Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah dah pemurah pada kita. Penyayang lagi. Allah ini melindungi kita. Ya, nak tengok kita je taat macam mana. Tunggu kita je. Dan yang ketiga dalil yang lain kita boleh ambil Al-Quran yang biasa kita baca, yang pendek, ya, suratul Ikhlas. Hari-hari berapa kali kita baca. Ya, dalam zikir-zikir kita. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ya. Allah itu Tuhan yang Maha Esa.
Allahus Samad. Allah jualah tempat yang dihajati, tempat kita bergantung, yang kita tumpukan hajat kita. Allahus Samad. Lam yalid walam yulad. Kita tidak bergantung lagi pada mana yang lain. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tu yang Esa. Mana duk beranak? Bukan dua, bukan Tuhan bapa, Tuhan anak, Roh Kudus dan sebagainya. Tidak. Tuhan satu je. Tak ada bini, tak ada anak, tak ada apa. Tak ada bergantung, tak berhajat pada sesuatu. Tidak berhajat pada family. Tak berhajat pada anak, tak berhajat pada bapa, tak ada berhajat pada mak. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Malah tidak ada baginya setanding oleh sesuatu apa-apa. Tidak ada tandingan. Kalau Tuhan ada tandingan, apa? Syiriklah namanya. Kita boleh bertanding kuasa Allah dengan kuasa kita. Mana boleh? Tak boleh. Allah boleh buat bulan, kita pun buat bulan. Allah buat matahari, Allah jadikan matahari, kita pun buat. Mana ada? Memang tak ada pun. Sebab tu disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah jadikan matahari. Tuan-tuan boleh tengok, ada matahari lain dengan manusia cipta? Ada makhluk lain cipta matahari? Tak ada. Tak adanya. Bulan. Nak buat orang pun tak boleh. Buat robot je. Robot tu pun sekejap je. Tak lama mana bertahannya. Tu pun tak sempurna. Tak boleh. Tak sama dengan manusia betul. Ya. Tu kita kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kita kata sumber-sumber Al-Quran. Tadi sebenarnya sumber-sumber Quran tu pun sebenarnya dah berlaga dengan logik akal kita. Kalau kita tengok sumber Quran tu sendiri pun tidak bertentangan dengan akal yang fitrah yang semula jadi kita pikiran manusia, yang tidak bertentangan dengan fitrah pemikiran manusia yang logik, yang sehat, akal yang sehat. Tak ada masalah dengan Al-Quran. Orang yang tak sehat dia ada masalah dengan Quran ni. Tadi dalil Quran kita kata dalil nakli, ada Quran, ada hadis. Kita tengok pula ada dalil daripada hadis Nabi SAW. Sabda Rasulullah SAW daripada Abu Amrah ni, hadis ini bin Abdullah, tak silap saya nama ni. Sabda Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, "Qulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ghaira." Ya. Qala Rasulullah, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Allah sebut apa? Nabi kata apa? Kata Nabi, qala amantu billah thumma istaqim. Ya, katalah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah dengan keimanan kamu itu. Ya. Kata sahabat ni tanya kepada Abu Amrah ni tanya kepada Nabi, khabarkan kepada aku, katakan kepada aku, ajarkan kepada aku dalam Islam ni satu perkataan yang aku tak tanya lagi pada orang lain selain pada engkau, Nabi. Nabi kata, qala qul amantu billah, katakanlah aku ni beriman dengan Allah, thumma istaqim. Ya. Bila kita dah beriman dengan Allah, istiqamahlah, pertahankan keimanan kita tu, pertahankan keislaman kita itu. Bukan mudah, betapa besarnya nilai nikmat Islam, nikmat iman. Bukan boleh beli-beli begitu je. Ya, besarnya nikmat Islam. Jadi Nabi kata, bila kamu dah terima Islam, summa istaqim, terus tahankan Islam. Jangan sampai akidah kita rosak, lari daripada ajaran Islam. Itu maksudnya. Tu dia dalil suruh pegang pada akidah. Yang kedua lagi apa dalam hadis Nabi SAW? Ya, sabda Nabi, as'adun nas
Bisyafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Maksudnya manusia yang paling bahagia beroleh syafaatku. Bisyafaati. Orang yang paling bahagia dapat syafaat aku, kata Nabi, pada hari kiamat nanti, man qala la ilaha illallah. Ya Allah, besarnya nak dapat syafaat Nabi ni. Ya Allah, kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sangat beruntung. Nabi nak bagi syafaat. Syafaat tu ialah pertolongan, tuan-tuan. Pertolongan di akhirat nanti. Ya. Allah besarnya nikmat yang dapat, bahagianya hidup. Nabi kata as'adun nas. Bahagianya manusia yang mendapat syafaatku. Jadi kita ikut ajaran Islam ini, ikut ajaran Nabi ini, ya. InsyaAllah kita dapat syafaat Nabi. Ya, bukan senang nak jadi kita jadi umat Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, syafaat Nabi. Kita ni, apalah yang kita, setakat mana yang kita mampu, yang kita buat. Ya, kita beramal. Kita ni melakukan kesalahan, dosa. Ya. Kullu ibni Adam khata', kata Nabi. Wa khairul khata'in tawwabun. Ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah ini bertaubat. Ya, kata Nabi, kita manusia. Nabi je maksum. Itu yang kita nak, syafaat Nabi tu. Ya, pertolongan pada Nabi. Takut kita banyak dosa, banyak kesalahan, kita takut kita tak dapat keampunan pada Allah. Kita dituntut sentiasa beristighfar. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Ya Allah berfirman, minta ampunlah kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah. Ya, syafaat Nabi ni besar. Man qala la ilaha illallah, Nabi kata, siapa yang mengatakan tiada Tuhan melainkan Allah, mana kita mati, kita sempat mengucap bersyahadah tiada Tuhan melainkan Allah, akan dapat syafaat Nabi. Allahu Akbar. Mana mati dalam Islam je akan dapat syafaat Nabi mengikut hadis ni. Itu dia. Besarnya la ilaha illallah ni. Besarnya lafaz la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jaga lafaz ni kita. Inilah sebaik-baik zikir, afdalul zikr la ilaha illallah. Tiada sebaik-baik zikir ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Tu dalil-dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita tengok pula dalil berkaitan dengan akidah. Tuntutan kita supaya berpegang kepada akidah Islamiyah, supaya kita beriman, supaya kita mentauhidkan Allah. Apa dia? Daripada akal pula. Dalil-dalil akal yang masuk akal ini ialah, yang pertama, Allah menyuruh manusia menggunakan akal. Bukan kita ni, tu kita kata Islam ni cantiknya, dalil nakli tadi, Quran dengan sunnah, suruh kita guna akal pula lepas tu. Suruh kita berfikir, mencari keyakinan yang sahih, menggunakan akal. Yang pelik jangan kita terima. Logik ke benda menjadikan benda? Makhluk menciptakan makhluk? Tak logik. So, Islam suruh kita guna akal. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ad-din huwal aqlu, ad-dinu huwal aqlu, wala dina liman la aqlalah. Agama ni mesti, agama adalah berakal, logik. Wala dina liman la aqlalah. Tidak ada agama, bukan agama kalau yang tidak orang yang tidak berakal. Tak berakal tu bukan sandar agama, tu dia berapu ikut dan je. Sandar sini, pahaman ni. Dia tak ikut Islam, agama yang sebenar. Ya, akhirnya dia ikut hawa nafsu, kadang terseleweng dan sebagainya. Ya, menjadi kufur. Ya. Baik, sebab tu kita nak mengelak diri kita menjadi kufur. Kita sentiasa taat, patuh kepada Allah, masuk landasan yang sebenar. Masuk balik, kalau tersasar, masuk balik ke landasan yang sebenar. Ya. Itu yang pertama dari segi akal. Islam sendiri menyuruh kita
menggunakan akal. Nabi sendiri perintah kepada kita. Yang kedua, akal. Hanya akal satu-satu alat penting yang dapat dipergunakan untuk mencari, memikir dan memahami kebenaran. Akal lah. Sebab tu kita kena jaga akal kita. Salah satu daripada maqasid syariah kita ialah hifzul aql. Jaga akal kita ni, jangan bagi rosak. Sebab itulah kita tak boleh mengambil barang-barang yang mabuk, minum arak, dadah. Untuk apa? Hifzul aql. Untuk pelihara akal. Bila akal dah tak betul, rosak agama kita, akidah kita. Itu tujuan dia. Ya. Jadi akal ni alat penting yang dapat dipergunakan untuk mencari kebenaran, memikir dan memahami, untuk tadabbur, untuk mendapat mencari kebenaran. Itu tujuan guna akal. Tapi kita kena tahu sistem dia dalam bab akidah. Tertib dia, yang pertama mesti dalil nakli dulu, baru akli. Quran sunnah dulu, akal kemudian. Jangan akal lebih pula pada Quran sunnah. Itu yang kita boleh jadi puak-puak liberal. Nanti kita akan bertemu dengan subjek ataupun bab liberal ataupun liberalism, fahaman liberal. Yang tu kemudian tu termasuk juga dalam perbahasan ilmu akidah. Ya. Tu. Kalau akal mengatasi sumber nas daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber utama tu Quran hadis, yang panggil dalil tadi kita sebut apa? Dalil naqli. Ni dalil akli, ranking dia nombor 2. Di kalangan ahli tasawuf pernah berkata, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali diri dia, maka dia kenallah Tuhannya. Sebab tu kita kena kenal diri kita dulu. Akal kita fikir, akal kita ni, Allahu Akbar, macam mana aku ni jadi sendiri ke? Kita ada mak ayah kita. Mana kita ni pun ada asal usul dia. Makna kita ni bukan jadi dengan sendiri. Kita kena sedarlah diri kita. Ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah, kata orang tasawuf, ya, ahli-ahli tasawuf. Siapa kenal diri, kenal lah Tuhan dia. Dah tahu kita ni manusia, hamba, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk tunduk patuh beribadat kepadaku, kata Allah. Itulah kita ni. Bila kita memikir menggunakan akal, baru kita tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ni merujuk kepada hamba Allah, kena taat kepada Sang Pencipta, iaitu Allah. Allahu Akbar. Jadi ini kita guna, cara kita menggunakan akal. Okey, jadi itu di antara sikit kita dulu pengenalan ilmu akidah, ya. Jadi sikit sebanyak untuk nanti kita masuk tajuk lain lah, bab 2. Ya, ni kita bagi habis bab 1 dulu, nanti kita masuk bab sejarah akidah. Zaman Rasulullah, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Umayyah. Ya, kita akan tengok sejarah perkembangan ilmu akidah. Jadi cukup dulu untuk kali ini, untuk kuliah kita pada malam ini, ya, iaitu berkaitan dengan pengenalan ilmu akidah. InsyaAllah dia kita mendapat manfaat, ya, dengan siri pengajian kita, khususnya secara online ini. Kita sentiasalah berdoa kepada Allah supaya segera kita dijauhkan daripada wabak ini, khususan di negara kita, ya, an baladina hadza khassah wa an sa'iri buldani ammah, ya, dan seluruh negara di seluruh dunia ini supaya terhapus daripada musibah ini, dan kita anggaplah musibah ini sebagai ujian kepada kita. Ya, Allah sebut dalam Quran, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah sebut apa? Kami uji kamu. Ya, kami akan uji kamu. Kami uji kamu minal khauf,
daripada ketakutan, ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, harta yang dah berkurangan. Ni semua ujian Allah sebut. Jiwa, anfus, wathamarat, kekurangan apa lagi? Apa ni? Hasil-hasil tanaman. Ini semua Allah uji. Dan Allah sebut di hujung itu, wabashshirus sabirin. Ini juga, ayat ini berkaitan dengan akidah kita, pegangan kita terhadap Islam, iaitu terhadap ujian Allah. Musibah yang Allah beri ini sebagai ujian. Allah sebut dalam Quran. Di hujungnya Allah sebut wabashshiris sabirin, wabashshiris sabirin. Dan khabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Mana orang yang bersabar? Orang yang boleh orang yang menerima tadi musibah tadi, dia dapat selesaikan, dapat menahan diri dan dapat berikhtiar, keluar solution dia, menyelesaikan masalah kesusahan dia, dan dia lebih dekat kepada Allah. Ni orang yang sabar. Moga-moga kita termasuk dalam golongan orang yang bersabar. Ya, bila kita belajar akidah, lagi kuat akidah kita, lagi kuat sabar kita, kuat akidah kita, insya-Allah. Ya, jangan kita anggap ini Allah nak bebankan kita, nak menyusahkan kita, nak buat sesuatu ni nak menganiaya kita. Kita kena semak balik muhasabah diri kita, tak mana kurang amal ibadat kita, keprihatinan kita terhadap keluarga kita, jiran kita, masyarakat kita. Yang susah tu macam mana kita biarkan? Tengok orang susah COVID ni, biar aja. Yang kita ada kemampuan ni, bantulah. Ni Allah nak tengok kita ni. Allah nak uji kita. Wahum la yuftanun. Allah sebut dalam Quran lagi dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut. Ahsiban nasu ay yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka Allah akan biarkan kamu ayyaqulu amanna, apabila kamu mengaku kamu beriman, wa hum la yuftanun, kamu tidak akan diuji? Tidak, Allah akan uji. Bila kita dah mengaku kita beriman, pegang akidah Islam, Allah akan uji kita dalam bentuk-bentuk yang tadi kita sebut tadi. Antaranya tadi, walan nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wal naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allahu akbar. Ya, insya-Allah kita termasuk golongan orang yang bersabar, orang yang tunduk patuh pada Allah, takut kepada Allah dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, tempat kita bergantung Allahus Samad. Insya-Allah, ya, dengan kita pegang dengan surah Al-Ikhlas itu, akidah iman kita menjadi kuat. Jadi kita akhiri kuliah maghrib kita pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.